Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahhabu ya ghani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Durrus Samin, sehinggalah perkataan beliau, kat mana Kau surat 9. Katanya pengarang, fal wajibu ma la yatasawwaru fi aqli adamuhu wal mustahilu ma la yatasawwaru fi aqli wujuduhu wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Maka yang wajib itu bagai perkara yang tiada dapat pada akal adamnya perkara itu, yakni tiadanya perkara itu. Dan mustahil itu bagai yang tiada dapat pada akal wujudnya perkara itu. Dan yang haru itu bagai yang sah pada akal adanya bagai dan tiadanya bagai. Lah ni kita dak masuk mengenai takrif hukum akal. Ngaji molek lawewe berapa kali dah ulai bab hukum akal ni. Orang yang tidak faham hukum akal seolah-olah tidak berakal. Nah, kerana akal ada saja tak reti nak guna akal. Seolah-olah supaya tak ada akal. Nah, seperti katanya guru kepada Imamul Ghazali, Imam Al-Haramaini Abdul Malik Al-Juwaini kata, nah, dia kata orang yang tidak faham hukum akal seperti tidak berakal. Kita ada kereta, duk sipir rumah tak naik, jalan kaki paceruh. Pedoh apa kereta tak guna. Maka akal ada kalau tak reti penggunaan dia, seolah-olah orang itu tidak berakal. Jangan nak marah kat hangpa. Nah, Imam Haramaini kata, tak faham hukum akal, orang ni tidak berakal. Nah, maka akal-akal ni apabila berjumpa dengan mana-mana masalah atas muka dunia ni, fakta ke perkara gapo-gapo dia akan waktu bertiga keputusan. Akal waktu bik daripada akal, tanpa tengok kepada Quran, tanpa tengok kepada hadis, tanpa tengok kepada makhluk, tengok ke apa dia? Akal saja.
Akal yang membuat keputusan. Gapo dia? Dia ke waktu tiga keputusan. Pertama dipanggil wajib ataupun wujub, tu hukum dia, benda yang dihukumkan dengan wujub dipanggil wajib. Kedua istihalah hukum dia, istihalah. Yakni tidak. Wajib ni maknanya ya. Ketiganya mungkin, barangkali. Seperti kita kata Allah Ta'ala ni kuasa. Akal kata ya. Kalau nak jadi Tuhan mesti kena kuasa. Ya. Akal percaya maklumat. Maka berkuasanya Tuhan dipanggil maklumat wajib. Wajib Tuhan kena berkuasa. Akal fikir lagu tu. Kalau nak jadi Tuhan tak ada kuasa, tak usah jadi Tuhan. Buat menyusah orang. Nak jadi Tuhan lagu mana? Tuhan ni benda yang paling berkuasa. Dan kuasa dia tidak boleh dijangkau. Bukan kata ada sekatan. Misalnya kekuatan makhluk ni 4 juta. Kekuatan dia 4 juta 1. Tidak ada sekatan, tidak ada sakatan. Hak tu dipanggil maklumat wajib. Kedua, akal waktu ambil keputusan mustahil. Apa maksud mustahil? Tak. Hiling kepala lagu ni. Ni yang panggil akal waktu ambil keputusan. Tak perlu tengok Quran, tak perlu tengok hadis, akal dah hiling kepala lagu ni. Tuhan lemah. Tuhan tu lemah. Akal kata dak. Tak payah tengok Quran, tak payah tengok hadis, tak apa. Akal tu sendiri buat mari keputusan, pandai-pandai dia kita panggil. Maka akal kata dak. Dak. Tuhan lemah. Lagu mana kita nak sembuh dia? Lagu mana kita nak mengaku dia yang mencipta seluruhnya, tiba-tiba dia lemah? Dak. Ni mustahil dipanggil. Ketiganya harus. Iaitu apa dia? Akal boleh terima ya ataupun tidak. Contohnya ada naga tasik cini. Naga tasik cini. Cerita naga paloh gogeh-gogeh, maka duk selai dalam tasik cini. Pak keluar ni tahu kodok tak tahu betul kata. Maka ada naga duduk gocoh di tasik cini. Harus akal kata mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Nak kata ya dak, nak kata betul dak, nak kata yes pun dak, berlaku kau dak, tapi mungkin. Maka tu benda harus dipanggil. 3 keputusan ni akal ke waktu begitu. Maka semua perkara sama ada maklumat itu Al-Quran, hadis ko, benda yang berlaku ko, gapo ko, akal ke waktu begitu ya, tidak, mungkin, boleh kali, boleh jadi. 3 ni keputusan. Ya, tidak, mungkin. Ni kena faham hukum akal. Maka kena setting betul akal kita kerana kita nak ngaji jauh lagi. Kalau orang tak faham awal-awal ni lagi, orang lain tak kata ya dia, hamba tak nampak lagi. Maka dia tak boleh nak anggap. Orang kata, jolo. Anggap belakang. Maka dia, hamba nak anggap lagu mana? Hamba tak faham lagi. Masalah akal dia tu. Bukan masalah dia orang, maka masalah di masalah tu sendiri. Dia tak faham dia. Maka tabiat manusia, apabila dia tidak faham, dia tak boleh nak ya ataupun anggap tak boleh. Kita kena faham apa dia hak kita faham, baru kita boleh kata ya. Boleh kita healing, boleh. Maka ya dan tidak ini menjadi pegangan di dalam akidah orang Islam. Kepercayaan yang kita buat yang diputuskan oleh akal. Apabila akal kata ya, maka kita buat akidah. Tuhan itu berkuasa. Ya, Allah betul. Kita pun pegang. Kemah-keming Tuhan kata berkuasa. Bila kita akan pegang? Selama-lamanya. Di atas muka dunia Tuhan kuasa. Ya. Dalam kubur kalau Tuhan tanya, Tuhan kuasa. Ya. Dalam syurga. Ya. Bila lagi? Selama-lamanya Tuhan kuasa. Tu maklumat nak pegang di akal. Kalau kita ngaji tak faham, Tuhan ni kuasa kau dak hamba tak nampak lagi. Sudah tak jadi akidah. Nak pegang lagu mana bagi hak semabu. Gini pun dak, gini pun dak. Masalah selalu. Maka kena perhati molek-molek dalam ilmu akidah, kerana ilmu akidah ni benda mesti kita faham dulu biar bunyi boleh pegang dah.
Kalau tak tak nampak tu duk mai senyak, telopong, belalok putih mata, sudah. Kena faham betul-betul. Ilmu akidah ni wajib kena belajar, tak belajar berdosa. Jangan duk terkekal belajar ilmu lain lagi kalau tak lepas ilmu fardu ain ni. Apa kena belajar ilmu fardu ain lagu ni kena Tuhan dulu. Kerana kita ke milik Tuhan. Kita ke nak temu dengan dia, bukan nak temu dengan universiti, bukan nak temu dengan PT, bukan nak temu dengan pakar, tapi kita nak temu dengan Tuhan. Maka apabila nak temu dengan Tuhan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita mari daripada Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan nak tanya beberapa soalan dengan kita. Tak banyak Tuhan nak tanya. Pertama, fardu ain kita lepas kada. Kalau kita lepas fardu ain, logilah kita nak mengaji ilmu Power Ranger mana pun logilah. Tapi kalau tak lepas, kena selesaikan cepat-cepat ilmu fardu ain kita. Cari masa kita buat kerja, masa makan, masa gapo, curi sikit masa untuk lepas ke fardu ain kita. Jangan rasa tak penting, jangan rasa tak perlu. Kena belajar. Benda wajib bagi Tuhan ni apa dia? Kena belajar. Dah kita dah kata Allah sebagai Tuhan ni, mana sifat dia? Kena mengaji biar jelas molek. Tu maksud dia. Kata Syekh Tilmisani, maka tiap-tiap barang yang menghukumkan akal subutnya, ya, subut kita terjemuh dengan perkataan ya, tiada sah pada akal nafinya. Apabila kita kata benda tu ya, tak boleh kita gini. Marilah mana-mana siapa-siapa dia pun, apabila akal kita kata gini, tak boleh kita kata lagu ni. Contohnya kita kata Tuhan itu puasa. Gini. Nak buat lagu ni tak boleh. Tak nampak dia akal. Tak pergi. Akal tak boleh nak pergi dah. Apabila akal kata lagu ni, ya, gini tak boleh pergi dah. Nafi dia tak boleh. Ya, lawan dia, tidak. Ada, lawan dia, tiada. Kena faham lawan dia. Ada, lawan dia, tiada. Ya, lawan dia, tidak. Jangan ya, lawan dia, tiada. Ada, lawan dia, tidak. Tukar takih habis ni. Makna jauh tu, makna jauh. Kerana kadang-kadang benda itu tiada tapi ya. Kadang-kadang benda itu tiada tapi ya. Contohnya, contohnya apa dia? Okey. Tudung gelas ini bulat. Ya, kita kata dah. Apabila kita kata tudung gelas ini bulat, ya, pakak kata ramai-ramai. Bulat tu ada ke dak? Bulat tu tak ada. Hok ambo nampak tudung gelas ya. Tak nampak tu. Hok lain tak nampak lagi pucuk. Semua tudung gelas belakang nampak. Mana bulat? Ni mana. Tudung gelas. Mana? Kita nak tunjuk mana tahu bulat tak ada. Tapi ya ke dak? Ya. Ada ke dak? Tak ada. Maka ada benda ya tapi tiada. Ada benda tiada dan tak ada. Ikutlah apa dia. Biar contoh apa dia. Ada benda kalau tak ada mesti tiada. Kalau benda tiada mesti tidak. Tu sipil dia. Benda yang tiada mesti tidak. Benda yang tiada mesti tidak. Dari banyak-banyak jadi pening. Nak kata ya lawan dia tidak, ada lawan dia tiada. Lain tu dah. Dia kata apabila benda tu sabit dah ada, maka akal tak boleh nak nafi dah benda ni. Maka iaitu wajib. Maka benda hak kita kata ya ni dipanggil benda wajib. Sebab kalau setengah orang kalau sebut benda wajib ni, dia bertukar dengan wajib semayang, haram zina, dia bertukar takir lagu tu. Maka di dalam ilmu usuluddin, dia tak bahas bab haram mukallaf, haram taklifi tu. Kalau lagu tu kat haram wajib tukar takir, haram wajib dapat pahala, bukan tu.
Wajib sini maknanya ya. Ya saja nah. Maka benda hak kata sah itu sabit tu nafi dak, maka dipanggil benda wajib. Maka misalnya itu contoh benda wajib apa dia? Bersifat jiring dengan harakah atau sukun, yakni salah suatu daripada keduanya dengan tiada tertentu. Nah, dengan tiada tertentu. Wajib bagi jiring setiap benda yang bertokok macam ambo ni dipanggil jiring. Gapo dia maksud jiring? Benda yang perlu kepada tempat dan ruang. Benda yang memenuhi tempat dan ruang. Tahayyuz dipanggil. Maka benda tu dipanggil jiring. Bekah ni dipanggil jiring. Ambo dipanggil jiring. Meja dipanggil jiring. Maka jiring ini wajib kena bersifat salah satu. Sama ada dia nak gerak ataupun dia kena diam. Pilih salah satu. Tak boleh jiring kata saya tak sip gerak, saya tak sip diam. Selok. Tak ada nak mikir ambo. Benda kalau bertokok mesti dia kena pilih dua keadaan. Sama ada bergerak ataupun dia. Hak tu wajib dia kena pilih salah satu. Mana kalau nak pilih sama ada nak pilih gerak ataupun pilih dia tu harus dia nak pilih hak mana-mana boleh. Tapi pilih tu wajib. Mesti dia pilih. Dia nak gerak ke dia nak dia? Tak ada kata benda ni jiring tapi dia tidak gerak tidak dia. Sudah. Jiring tidak gerak tidak dia. Pening kepala. Lagu mana tau? Mana? Kau ni? Nak gerak nak? Pening kepala lagu mana? Maka jiring mesti kena pilih sama ada gerak atau dia. Mana kalau nak pilih dua-dua pula, amo nak gerak dan dia ataupun tak si pilih kedua-duanya, mustahil dah pula. Mustahil jiring tidak gerak dan tidak dia. Mustahil jiring gerak dan dia. Gerak dengan dia. Mana so ni? Mustahil. Mana kalau pilih salah satu tu wajib, pilih hak mana tu harus. Pedak selu-selu dah tu. Tak ada ambak lagi tak tahu. Dan tiap-tiap bagai yang menghukum akal dengan nafinya. Dia akal kata lagu ni. Dah. Dan tiada sah pada akal subuhnya. Tentu dah tidak akal lagu ni dah pada akal. Tidak akal ya dah selama. Tuhai tu lemah. Mustahil. Mustahil lagu ni. Kita kata contoh dia. Mustahil. Nak buat gini tak nampak. Tak boleh. Akal tak boleh nak terima. Tuhai tu lemah tak boleh. Nak ayat lagu ni kena gini semacam. Maka benda apabila nafi tertoloklah subuh dia. Maka ia itu dipanggil mustahil. Mustahil ni benda yang dihukum ke dengan istihalah. Istihalah tu hukum dia. Benda yang dihukum ke istihalah dipanggil mustahil. Jangan tukar dua benda ni. Hukum dengan benda. Benda tu mustahil, hukum tu istihalah. Hukum tu wujub, benda tu wajib. Hukum tu jawaz, benda tu jaiz. Jangan duk tukar. Kerana apa? Kerana benda ni lain-lain. Misal benda mustahil apa dia? Sunyi. Yakni tidak. Sunyi, tidak. Tidaklah jiring, tidak bersifatlah jiring daripada gerak dan dia. Jiring tidak gerak dan tidak dia. Sudah pecah pala apa mikir. Pecah pala, beki pula, pecah pula, beki pula, pecah pula. Tak mari amo tak nampak jalan. Jiring tak gerak tak dia. Tak nampak jalan. Patu Tuhan tak gerak Tuhan dia tak dia. Tuhan tidak atas, Tuhan tidak bawah. Tuhan bukan jiring. Tuhan bukan jising, Tuhan zat. Bezo gapo pula zat dengan jiring. Kena mengaji. Ada orang kata lagu mana Tuhan tidak atas, tidak bawah. Kalau di akhirat kita boleh tengok Tuhan, berarti Tuhan tu boleh tengok. Ni kaedah Mu'tazilah. Kalau Tuhan boleh tengok, berarti Tuhan duduk depan. Duduk belakang tak boleh tengok. Nampak sangat lemah hujah dia. Orang khamak tak wali tak syarat benda duduk depan. Duduk belakang dia boleh nampak. Lepas tu lagu mana? Apa kita kata apabila tengok mesti duduk depannya. Maka
Katanya Mu'tazilah kita tak boleh tengok Tuhan. Sebab kalau tengok menyebabkan duduk depan. Hak tu kalau Tuhan jiring. Tuhan ke bukan jiring. Kita ngaji dah. Tuhan tu zat. Maka zat tak ada lah sifat-sifat jiring. Antara ciri-ciri ataupun sifat jiring berada di hadapan, di belakang, ada sekatan, ada ruangan, ada berapa. Hak tu ciri-ciri jiring. Tuhan ni zat. Nah, yakni tidak bertempat. Nah, kita sebut dah tempat ni ada berapa sebab? Ada 10. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Lepas tu ada berapa dah? Nek dah. Gapo dia lagi cepat? Dekat, jauh. Berarti benda tu bertempat tu. Ia dekat, jauh suku pasar tapi benda tu bertempat. Lepas tu luar dan dalam. Duk luar makhluk, duk dalam makhluk. Katanya ulama hakikat, makhluk itu bukan sarung Tuhan, Tuhan bukan sarung makhluk. Kena faham tu. Nah, ni ajaran sesat apa? Sebab demo kata Tuhan duk dalam diri demo. Hak tu sesat. Pas demo duk kata Tuhan duk luar diri demo, sesat juga. Sebab apa? Tu kaedah jiring. Nah, Tuhan ni tidak bertempat, bukan di dalam, bukan di luar. Laisa kamislihi syai'. Nah, lagu tu. Ni kita nak sidai orang. Kita nak tanya akidah orang, kita sendiri pun Wahabi sesat dah. Nah, sesat habis jadi. Maka tiada terima akal adanya berlakunya kata jirim tidak bergerak, tidak diam. Tiada bergerak dan tiada diam pada jirim, mustahil. Maka ialah mustahil, tak boleh nak fikir akal. Dan tiap-tiap yang sah pada akal adanya. Benda yang sah yakni boleh pada akal. Sah pada akal, boleh masuk akal, terjemuh. Dan adamnya ada dan tiadanya masuk akal berlaku. Ada pun boleh, berlaku pun boleh, tak berlaku pun boleh, tak ada pun boleh, boleh berlaku. Boleh lima dua belah pihak. Ada orang tanya, demo tahu mana kata benda ni tiga saja akal fikir. Makhluk-makhluk ni ada tiga saja, benda wajib, benda mustahil, benda haram. Dia mau tahu mana takut ada benda kepak Kau dia mau rekod sendiri sesek ulama-ulama ke apa? Ulama-ulama khalah, ulama-ulama sifat 20 ni takutnya rekod pandai-pandai. Takut makhluk ni ada banyak lagu jenis spesiesnya. Tiba-tiba dia mau kata makhluk ni jawapan akal ni ada kata wajib, mustahil, harus. Kita tahu mana benda-benda ni ada tiga kerana Tuhan tunjuk depan mata kita. Tuhan tunjuk apa? Tuhan tunjuk benda haruh di hadapan kita. Apa maksud benda haruh? Benda yang ada kadang-kadang dan tak ada. Maka apabila di hadapan kita ada dua keadaan, ada kadang-kadang tak ada, maka kita akan fikir mungkin ada satu benda yang ada semacam asal kepada ada. Sebab kamu tengok dia ada ni, benda ni ada depan hamba ni. Ikutlah makhluk kau kejadian ke apa, mesti terfikir pada hamba mesti ada benda ada semacam. Patu kawan ni tak ada, mesti mungkin ada benda asal je ni tak ada semacam. Kerana Tuhan tunjuk, sebab tu Tuhan tunjuk benda haruh depan kita supaya kita fikir akan tobik benda wajib dan benda mustahil. Kalau Tuhan tunjuk benda wajib saja, penimpala nak fikir benda mustahil, tak tahu tak tobik kat mana. Duk tengok benda ada semacam benda tak ada, tak pernah tengok. Ni Tuhan tengok benda ada, benda tak ada, benda ada, benda tak ada kau sekali. Benda ada, benda tak ada so. Benda ada semacam so, benda tak ada semacam so. Boleh fikir lagu tu. Nah. Maka iaitu yang jaiz. Tu dipanggil benda haruh dah, jaiz. Hukum dia jawaz, benda tu dipanggil jaiz. Misalnya, contohnya bersifatlah jirim itu dengan gerak atau dia. Boleh. Dia nak pilih gerak ataupun dia harus bagi dia. Yang tertentu keduanya nak pilih mana? Nak pilih gerak, nak pilih dia, harus bagi dia. Tapi memilih tu sendiri wajib. Maka bahawasanya sah pada akal bahawa ada ia jiring itu bergerak selama-lamanya. Dan tiada diam atau selama-lamanya. Atau gini maknanya. Gerak semacam ataupun dia semacam. Kita kata kalulah makhluk ini bergerak dan dia semacam, ada kodok makhluk bergerak semacam ataupun ada kodok makhluk dia semacam. Ada.
Cu tengok makhluk gerak semacam seperti air laut. Gerak yang dulu lagi dok gerak ke. Lepas tu dia kata benda haruh ini boleh bergerak dan boleh dia. Ya jamin nung lagi hamba tengok hidup bergerak. Takut dia bukan benda haruh Dok bergerak semacam tu. Saat ni dia kata benda haruh, benda boleh bergerak, benda boleh dia. Lepas tu hamba tengok bukit yang dulu lagi dia. Tak gerak-gerak bukit ni. Takut dia bukan benda haruh Sebab benda haruh ni boleh bergerak, boleh dia. Sudah. Kita kata bawa cok. Kalau orang tanya bukit ni benda bergerak ke benda dia, hamba tengok dia semacam, takut dia ni bukan benda haru, bawa cok. Bawa cok kita pergi kat bukit, ambil cok kat cakuk tarik. Golek. Gerak dah tu. Tak syarat cakuk seperti bukit, cakuk sikit pun jadi dah contoh. Berarti bukit ni boleh bergerak, kita cakuk dia bergerak. Maka bukit ni cukup dah kita ambil contoh sedikit. Tak kira, hamba nak tengok bukit sebutir gerak gini. Ya contoh ataupun kita nak test satu benda tak syarat kena test semua. Test sikit cukup dah. Gula kawah, kita gula. Sekawah. Tiba-tiba kecak. Dia kata lagi kecak. Kita pun ambil sudu kecak sini. Oh sedap dah. Sini takut bocor tu pasing gula. Sudah. Kecak. Apa dia lagu tu? Kena ikut semua lah. Kena ikut semua tu bukan panggil kecak tu. Tek darah pun panggil lagu tu. Maka apabila kita teh dengan bukit ni bucu dia tu golek dah. Berarti dia boleh golek, cuma tak ada orang lah nak golek dia besar-besar lagu tunya. Maka dia boleh terima gerak dan dia makhluk dia. Lepas tu dia mau kata air laut tu takut bukan makhluk sebab dia ada gerak semacam. Ambil gelas, cebok air laut, tok sebentar. Senyap dah. Boleh dia. Hamba tak nampak ni nak gerak macam ni senyap, takut. Dia mau kena cebok sebutir laut. Sebutir laut selok kecek apa lagu tu. Lagu tu. Maka tiap-tiap satu daripada tiga itu ada kalanya daruri, ada kalanya nazari. Wajib daruri, wajib nazari, mustahil daruri, mustahil nazari, jaiz daruri, jaiz nazari. Bagi dua lagu tu pula. Maka wajib daruri itu wallahu a'lam.